Hai, saya Peter Dirun, jurulatih pengurusan emosi Anda. Untuk hari ini, saya mau memperkenalkan satu lagi konsep menarik, iaitu kebanyakan emosi yang kurang menyenangkan. Emosi seperti cemburu, marah, dan takut banyak kali dihasilkan dengan sengaja oleh diri kita sendiri. Kita yang menghasilkan emosi-emosi itu yang banyak kali mengganggu dan menghasilkan banyak masalah dalam hidup. Tak percaya? Okey, saya beri satu contoh. Katakan kamu seorang perempuan yang mempunyai seorang teman lelaki atau suami yang handsome. Dan kamu terlihat dia sedang bercakap dengan 2-3 perempuan yang cantik. Dan mereka ketawa dan mereka jelas sekali sangat tertarik kepada dia. Dan dia juga melayan mereka dengan baik. Dan mulalah timbul perasaan cemburu. Mulalah timbul perasaan marah. Mulalah rasa tidak senang melihat boyfriend kamu atau suami kamu sedang bercakap dengan perempuan-perempuan ini. Soalannya ialah, dari mana timbul semua perasaan-perasaan ini? Jawapan saya ialah dari kamu sendiri. Kamulah yang telah membuat diri kamu berasa cemburu dan marah. Bagaimana? Dengan mengisi minda kamu dengan pelbagai komen, dengan pelbagai cerita, dengan pelbagai idea. Tapi semuanya disumbangkan oleh kamu. Dan soalan saya ialah, dari mana kamu dapat semua idea-idea ini? Dan mengapa idea-idea ini yang disumbangkan ke dalam minda kamu yang menghasilkan perasaan-perasaan ini? Okey, biasanya ada 3. Yang pertama ialah kepercayaan kamu. Katakan kamu percaya bahawa semua lelaki ialah buaya darat. Atau kamu percaya semua lelaki tidak boleh dipercayai. Lambat laun mereka akan kejar perempuan lain. Kalau ini ialah kepercayaan kamu, pasti bila kamu lihat boyfriend kamu atau suami kamu sedang bercakap dengan perempuan jahat, kamu akan mula cemburu dan mula marah sebab kamu akan berfikir, tengok tu, memang padanlah, ngamlah lelaki memang macam ini. Tak boleh tak. Pasti akan mengejar perempuan lain. Pasti akan berlaku curang. Mengapa? Sebab semua lelaki buaya darat. Jadi, idea yang kamu hasilkan, yang menghasilkan perasaan cemburu dan marah itu, ialah daripada kepercayaan kamu sendiri. Soalan saya, adakah kepercayaan kamu itu 100% betul dan baik untuk kamu terus pegang? Atau mungkin sudah sampai masa untuk perhatikan semula kepercayaan kamu dan betulkan atau gantikan dengan kepercayaan yang lebih sihat. Sumber kedua, fahaman atau fikiran-fikiran seperti ini ialah pengalaman-pengalaman pribadi yang lepas atau pengalaman-pengalaman orang lain yang diceritakan atau yang kamu lihat, dan kadang-kadang daripada apa yang dilihat dalam TV, kisah orang lain. Yang kemudiannya kamu pandai-pandai untuk mengaitkan. Kamu pandai-pandai kaitkan. Dulu boyfriend saya, ex saya, memang macam tu, selalu kejar perempuan lain. Nah, sekarang saya ada boyfriend dan dia sedang bercakap dengan perempuan, dia akan berkelakuan sama juga. Jadi kita pandai-pandai mengaitkan satu kisah lama, satu kisah orang lain, satu kisah dalam TV dengan situasi kita, dengan kelakuan boyfriend atau suami kita. Dan yakin betul bahawa pengkaitannya itu betul. Semua ciri-ciri kisah lama ngam dengan ciri-ciri hari ini, kisah hari ini.
Tapi dalam saya menceritakan ini pun saya harap kamu mula sedar. Takkanlah sama, mustahil. Mana ada dua kisah yang 100% sama yang akan menghasilkan kesan buruk yang sama juga. Jadi sekali lagi soalan saya kepada kamu ialah, kalau kamu ialah jenis suka ambil kisah lama dan kaitkannya dengan kisah hari ini untuk meramalkan peristiwa-peristiwa, tindakan-tindakan, kelakuan-kelakuan yang tidak baik, mungkin sudah sampai masanya kamu berhentikanlah tabiat ini, ya. Dan yang ketiga ialah, ramai orang tak pernah berhenti dan berfikir dan bertanya, yang saya fikirkan ini sampai timbul rasa cemburu, yang saya fikirkan ini sampai timbul rasa marah, betulkah? Apakah ini satu-satunya kesimpulan yang boleh dibuat? Adakah apa yang saya fikirkan ini kalau diceritakan kepada boyfriend saya atau suami saya, dia akan setuju atau dia akan ketawa dan berkata, merepeklah, sampai bila teruknya kamu boleh berfikir macam itu tentang saya? Ya. Sedarlah, apa yang kamu fikir mungkin sedang berlaku ialah satu idea saja. Ada banyak idea lain, ada banyak cara lain, ada banyak alternatif lain, ya. Jadi saya mau kamu beranikan diri untuk berkata, apakah ini satu-satunya cara untuk berfikir atau apakah ada cara-cara lain? Apakah ada cerita lain yang boleh saya ciptakan? Apakah ada kesimpulan-kesimpulan lain yang mungkin lebih baik, yang lebih positif, yang lebih menggembirakan yang boleh saya buat? Jadi balik pada apa yang saya katakan pada permulaan, bila kita mengalami satu emosi yang kurang menyenangkan, apakah mungkin emosi itu telah kamu sendiri yang hasilkan kerana memikirkan yang salah, yang bukan-bukan, atau melakukan pengkaitan kisah lama dengan kisah hari ini, sehinggalah menyiksa diri sendiri. Fikirkan, ubah fikiran, ubah perasaan. Hai, Peter di sini. Terima kasih kerana menonton video saya. Jika kamu dapati video-video saya memberi faedah yang baik kepada kamu, jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk subscribe dan jangan lupa untuk tekan butang notification supaya semua video-video saya yang seterusnya kamu akan terima dan kamu akan terus mendapat faedah. Terima kasih.